Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah. Baik, untuk hari ini kita akan imbas kembali tajuk yang pernah kita pelajari, iaitu kemahiran saintifik. Baik, kita telah memahami dan menyelesaikan satu masalah secara saintifik. Kita tengok tentang projek kapal terbang kertas. Kita juga telah tengok tentang projek buih sabun. Okey. Dan hari ini kita nak tengok tentang soalan-soalan yang berkaitan. Okey, masih ingat kamu dengan kemahiran projek sains? Yang pertama apa dia? Memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembeli ubah, membuat hipotesis, dan yang terakhir, mengeksperimen. Okey. Itu adalah tajuk yang pernah kita belajar pada 2 minggu lepas. Baik. Kita lihat pada asal minda. Okey, jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Okey, anda boleh buka tugasan yang saya bagi tu. Okey, lembaran kerja tu. Okey. Apa ada? Baik, kita akan bincangkan bersama-sama jawapan-jawapan yang diberikan ini. Okey. Baik. Jawab semua soalan yang berikut. Baik, sebelum tu saya minta kamu silakanlah kalau boleh pen, pen berwarna biru dan juga highlight untuk kita gariskan perkataan-perkataan yang penting. Okey. Yang pertama, berikan inference yang sesuai bagi situasi yang berikut. Okey, inilah soalan kemahiran projek sains yang keempat, iaitu membuat inference. Okey. Membuat inference maksudnya kamu kena bagi sebab yang munasabah lah. Okey. Contohnya A, kayu balak yang besar terapung di permukaan air. Okey, ini tajuk apa ni? Kamu pernah belajar dulu waktu di tahun 3. Okey, cuba tengok dulu. Ingat lagi tak? Okey, ketumpatan. Okey, timbul atau tenggelamnya suatu objek. Okey, baik. Kenapa kayu balak itu yang besar tu terapung di permukaan air? Mudah aja. Kerana kayu balak kurang tumpat berbanding air. Okey, B pula. Kadar pernafasan menjadi lebih tinggi selepas bersenam. Ini pun kita dah belajar masa di tahun 4, iaitu kadar pernafasan. Okey, sebab apa kadar pernafasan kamu menjadi tinggi selepas bersenam? Ya, kerana tubuh memerlukan lebih banyak oksigen. Okey. Kita ke soalan yang kedua. Okey. Rajah di bawah menunjukkan dua cara murid tahun 5 Zamrud ke sekolah. Jarak di antara rumah mereka ke sekolah adalah sama, iaitu 1 kilometer. Baik, perkataan sama merujuk kepada pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, maknanya pemboleh dimalarkan di sini ialah jarak di antara rumah mereka ke sekolah. Okey, cuma cara murid ke sekolah tu yang berbeza. Inilah yang dinamakan pemboleh ubah dimanipulasi. Dan masa mereka untuk sampai ke sekolah pun berlainan lah. Okey, yang menaiki motosikal ni lebih laju lah. Okey, lebih cepat sampai ke sekolah berbanding dengan murid yang menaiki basikal. Baik, soalan dia, ramalkan tempoh yang diambil oleh kedua-dua murid itu untuk sampai ke sekolah. Ini adalah kemahiran projek sains yang kelima, iaitu meramal. Okey, jadi murid A cepat sampai ke sekolah berbanding murid B. Ataupun tempoh yang diambil murid A lebih awal ataupun lebih pendek berbanding murid B. Itu cara kita menjawab soalan tu. Mesti ada perbandingan lah A dan B. Okey, kemudian kita tengok pada soalan seterusnya B. Jika murid B mengambil tempoh selama 15 minit untuk sampai ke sekolah, berapakah tempoh yang diambil oleh murid A?
Inilah soalan mengukur dan menggunakan nombor. Okey, jawapan yang diterima mungkin 5 minit ataupun jawapan yang bersesuaian tapi mestilah kurang daripada 10 minit. Kalau bubur 14 minit mungkin tak logik lah. Okey. Ambillah dalam 5 minit ke 10 minit. Okey. Itu jawapan yang sesuai. Baik, kita pergi ke soalan yang ketiga. Menarik soalan ni. Okey. Kita ada carta palang. Okey, ini dinamakan carta palang. Okey, rajah di bawah menunjukkan bilangan penyu yang mendarat di perairan negeri M dalam tempoh 6 tahun. Okey, kita ada bilangan penyu dan kita ada tahun. Okey. Tahun di bawah ni merujuk kepada PM. Apa dia PM? Pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, apa dia PB? Pemboleh ubah bergerak balas. Okay, PM kita ialah tahun. Okay, cuba tengok tu, tahun. PB kita ialah bilangan penyu. Ini ialah kemahiran proses sains yang ke-8 iaitu mentafsir data. Okay. Tahun 2013 ada berapa penyu? Ada berapa ekor penyu? Okey, 1, 2, 3, 4. 4 ekor ke? Tak, 400. Sebab satu ekor penyu ni mewakili 100 ekor penyu. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 400 penyu pada tahun 2013. Pada tahun 2014 ada 200. Maknanya bilangan dia semakin menurun. Dan pada 2015 100 ekor penyu. 2016 pun sama. Tiba-tiba pada tahun 2017 dia meningkat menjadi 200 ekor penyu. Begitu dengan 218 menjadi 300 ekor penyu. Okey. Ini kita mentafsir data ni. Okey, daripada carta palang ni kita tafsirkan data. Baik, kita pergi ke soalan dia. Baik, berdasarkan rajah di atas, apakah pemerhatian kamu? Okey, KPS yang pertama iaitu memerhati. Biasanya kita mulakan dengan perkataan didapatilah. Okey, didapati bilangan penyu yang mendarat dari tahun 2013. Okey, tengok sini. Okey, pada tahun 2013 hingga 2015 berkurang. Yang itu yang kita dapat. Sebab itu dinamakan pemerhatian. Okey, didapati bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2013 hingga 2015 semakin berkurang. Okey, kemudian menjadi malar. Nampak tak? 2015 dan 2016 sama aja. Okey, kita panggil malar. Okey, menjadi malar dan meningkat pada tahun 2017. Okey, mula dia berkurang. Lepas tu dia menjadi malar, kemudian dia meningkat. Okey, jadi kita boleh tuliskan didapati bilangan penyu yang mendarat dari tahun 2013 hingga 2015 semakin berkurang. Menjadi malar pada 2016 dan kemudiannya bertambah bilangannya sehingga tahun 2018. Okey, harap murid dapat faham, dapat menceritakan balik pemerhatian kamu tu. Okey, biasanya lepas pemerhatian dia ada inference. Okey, berikan inference tentang bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2015 dan 2016. Tengok 2015 dan 2016. Okey, cuba nyatakan inference yang bersesuaian. Okey, didapati bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2015 dan 2016 adalah sama ataupun malar ataupun yang paling rendah. Kerana bagi sebab yang mudah sabah. Mungkin waktu tu berlakunya bencana alam yang menyebabkan bilangan penyu tu semakin berkurang, ataupun berlakunya pencemaran di pantai tu. Okey, menyebabkan bilangan penyu tu berkurang, ataupun ada ancaman daripada pemburu haram. Okey, mereka mungkin ambil telur penyu tu ke, ataupun dia bunuh penyu tu ke. Okey, ini semua adalah faktor-faktor ataupun sebab-sebab dia. Okey, dan soalan yang C ni, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, berapakah jumlah bilangan penyu yang mendarat dari tahun 2016 hingga 2018? Okey, kita tengok 2016 dan 2018. Okey,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi 600 ekor. Okey, kamu kena pandai mengukur dan menggunakan nombor. Baik, murid-murid, kita tengok soalan yang keempat. Kelaskan, iaitu KPS yang kedua, mengelas penggunaan alatan, alat tulis dan alat dapur. Okey, kamu dah boleh kelas lah, kenal semua kan? Pensel, penumpu lubang, stapler, okey, untuk alatan tulis. Alatan dapur, sarung tangan dapur, senduk kayu dan cerek. Ini mudah aja nah. Okey, nombor 5. Okey, kita jawapan ni. Asid alkali. Okey, tahun 3 tu pernah belajar lah. Okey. Satu penyiasatan dijalankan untuk mengenapasi sifat kimia bahan J, bahan K, bahan L dan bahan M dengan menggunakan kertas litmus merah dan biru. Okey, keputusannya seperti yang di sebelah ni lah. Okey, ramalkan. Okey, KPS yang kelima, meramal sifat kimia bagi bahan K dan bahan M. Apa dia? Bahan K dan bahan M bersifat alkali. Okey, cuba tengok. K merah, okey, daripada biru menjadi merah, merah pada merah. Okay, itulah sifat bagi asid. Manakala bahan M, okey, biru pada merah, merah pada merah. Okey, ini menunjukkan sifat asid. Okey, tengok pada B, masih lagi mengelas. Okey, kelaskan bahan J, K, L dan M kepada sifat kimia bahan yang betul. Okey, jadi J itu adalah alkali. Sebab apa alkali? Sebab merah, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Okey, kertas litmus biru, okey, tidak menjadi apa, jadi biru juga. Okey, jadi merah kepada biru merujuk kepada alkali. Okey. K tadi asid, L neutral. Kenapa neutral? Biru menjadi biru. Okey, kertas litmus merah menjadi merah. Maknanya tiada perubahan lah. Okey, dan M ialah asid. Okey, soalan seterusnya, soalan C, mendefinisi secara operasi. Okey, apakah DSO kita bagi alkali? Kita boleh tulis, alkali menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru dan tiada perubahan pada kertas litmus biru. Okey, tadi pun telah bincangkan. Soalan D, antara padanan bahan yang berikut, yang manakah bersifat alkali? Okey, masih lagi tentang alkali. Tandakan tik ataupun right pada kotak yang betul. Jadi air kapur dan sabun adalah alkali. Okey, soalan yang ke-6. Okey, ini perhubungan ruang dan masa. Okey, semakin bertambah bilangan hari, saiz dan ketinggian anak pokok pun semakin bertambah. Okey, ini pernah pun kita belajar. Dan soalan yang terakhir. Tajuk sistem suria tahun 3. Okey. Kedudukan planet, okay, kamu boleh gariskan lah. Kedudukan planet mempengaruhi tempoh yang diambil oleh planet untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Maksudnya, kalau planet itu dekat dengan matahari, masa yang diambil untuk mengelilingi matahari panjang ke pendek? Tentulah pendek kan? Okey, kalau dia jauh pada matahari, masa dia tempoh masa yang untuk membuat satu peredaran lengkap tentulah lama. Okey, sebab dia jauh. Okey, soalan dia, tengok. Apakah planet R? Ini kamu kena ingat susunan nama-nama planet. Planet apa? Ya, Mushtari. Okey, berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Jadi PM kita ialah kedudukan planet dari matahari. Okey. Bergerak balas, tempoh yang diambil untuk melengkapkan satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Okey. Soalan seterusnya C. Berikan hipotesis bagi maklumat yang dikenal pasti berdasarkan pemerhatian dalam penyiasatan ini. Okey. Semakin bertambah jarak kedudukan planet dari matahari, semakin bertambah tempoh yang diambil untuk melengkapkan satu peredaran lengkap mengelilingi matahari.
Baik murid, untuk menjawab soalan hipotesis tadi, okey, kamu mesti tahu tentang pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Semakin bertambah jarak kedudukan planet dari matahari, okey, corak dia bertambah. Semakin bertambah tempoh yang diambil untuk melengkapkan satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Okey, maknanya semakin bertambah jarak ni, dia makin lama lah dia nak pusing matahari tu. Kena faham pasal hipotesis tadi ni. Baik, kemudian D, ramalkan tempoh yang diambil oleh planet R untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi matahari berbanding bumi. Okey, jadi lebih lama lah berbanding bumi sebab dia lebih jauh daripada matahari berbanding dengan bumi tadi. Okay, berikan inference kamu. Okay, kerana saiz orbit planet R, orbit lebih besar berbanding saiz orbit bumi untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Okey, baik. Itu saja untuk soalan-soalan dalam tajuk ni. Okey, sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita, okey, anda boleh lihatlah satu YouTube, okey, oleh Cikgu Norshida Ayu. Okey, kamu semua boleh tekan subscribe dan tekan loceng ni untuk menerima notifikasi daripada dia. Menarik, dia menerangkan tentang kemahiran proyek sains. Okey, ada semua kemahiran proyek sains bermula daripada memerhati, memerhati, mentafsir data, mendefinisi hinggalah ke mengeksperimen. Okey, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor sampailah ke mengeksperimen. Okey, anda boleh tengok, anda boleh ulang kaji tentang topik-topik ini. Okey. Dan juga saya ingin membawa anda kepada Cikgu Iza Jo ni. Okey, dia membuat eksperimen tentang kuantiti gliserin ke atas buih sabun. Okey, kita tengok sikit tentang eksperimen yang dibuat ni. Okey, macam biasalah anda boleh subscribe juga. Okey, dan juga tekan loceng untuk menerima semua notification dia. Okey, jangan lupa like lah. Akan menguji kuantiti satu sudu gliserin. Berapa lamakah tempoh masa untuk buih pecah? Kita perlu menggunakan stopwatch untuk mencatat masa. Lihat, buih dah pecah. Jangan lupa catat masa yang diambil. Seterusnya, kita uji menggunakan dua sudu gliserin. Kita lihat berapa lamakah tempoh masa buih untuk pecah. Perhatikan betul-betul ya. Asal lagi lama ke lagi cepat? Masa terus berjalan. Nampaknya lagi lama menggunakan dua sudu gliserin. Hampir 1 minit. Oh, pecah. Buih dah pecah. Seterusnya, Kalau kita guna 3 sudu gliserin, rasa kamu? Jangan lupa set. Okey. Tapi buih belum pecah. Hampir 1 minit lebih dah, hampir 2 minit. Lihat. Nah, hampir 2 minit. Artinya buih dah pecah. Okey, buih dah pecah. Jangan lupa rekodkan masa yang diambil. Inilah dia hasil data yang telah diperolehi daripada eksperimen sebentar tadi. Dalam jadual ini, jadi daripada jadual tu kamu kena mentafsir data lah. Okey, dengan menggunakan satu sudu besar gliserin, tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah lebih kurang 30 saat. Okey. Kalau dua sudu besar lebih kurang 60 saat ataupun seminit. 3 sudu besar lebih lama lah. Okey, ini menunjukkan semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, ini eksperimen kita yang lepas.
Okey, kamu semua boleh tengoklah pada sini. Sudu besar gliserin diperlukan. Hipotesis diterima. Okey, jadi hipotesis ini diterima. Okey, anda bolehlah melihat pada YouTube Cikgu Iza. Okey, saya letakkan di bawah di description. Okey, untuk anda mengulang kaji. Jadi, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.